rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis. Bijak berpantun betul, Ustaz Helmi. Saya tak nak karang. Kalau nak karang, saya boleh balas lah. InsyaAllah lepas ni saya wakilkan Ustaz Helmi untuk jawab. Seterusnya yang diraikan, yang berbahagia, Ketua Penerangan Bersatu, Tuan Fadli, Ustaz Amarul, Ustaz Farid, Imam Muda Ar-Razi. Tak dilupakan kepada Tuan Rumah, Ustaz Helmi bersama ahli jendekuasa. Seluruh kehadiran pada malam ini daripada para asatizah, alim ulama, sahabat-sahabat daripada seluruh jentera Perikatan Nasional. Saya tengok ramai kat tepi jalan tu, hati-hati no. Kalau boleh main dalam sikit, kursi ada kosong lagi. Lenguh lah nak berdiri tu. Boleh main lagi. Dan Alhamdulillah saya tengok pada malam ni ramai dalam kalangan anak muda. Dan dalam tempoh berkempen ni saya pergi mana pun, satu gelombang yang paling hebat saya nampak. Setakat pengalaman saya, pengamatan saya nampak perubahan kepada anak-anak muda hadir untuk memberikan sokongan, untuk memberikan satu signal bahawasanya mereka cakna dan mereka fokus untuk menjayakan dan memenangkan Perikatan Nasional. Dan hadirin-hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayahanda, bunda, kekanda, adinda yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan tak dilupakan kepada seluruh tenaga kerja, juru kamera, juru foto, juru jalan, juru-juru sekalian lah yang menjayakan pada malam ini. Alhamdulillah. Yang pertama, selaku syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita bernyawa, Allah izinkan kita melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah, dan Allah bagi ruang dan peluang untuk kita sampai ke fasa ini, detik ini dan waktu ini di mana kita bakal bertempur, kita akan menghadapi pilihan raya ke-15. Sebab tu hadirin-hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut kat mana pun, saya nak sebut fakta dan data ni. Untuk keseluruhan pengundi di Pulau Pinang berjumlah 1,226,000 ke atas. 1,226,000 lebih. Dan lebih spesifikkan lagi, di peringkat kepala batas P041, pengundi di kepala batas seramai 83,081 orang. Ramai ke ramai? Ramai. Dan dalam jumlah tersebut, 55.7% adalah dalam kalangan anak muda yang berumur 18 hingga 40 tahun. Maka data ini kita melihat bagaimana untuk PRU yang ke-15 ini merupakan anak muda menjadi satu gelombang, menjadi satu titik tolak kepada mana-mana parti untuk melihat anak muda ini bakal memberikan undi mereka kepada parti mana. Sebab tu dalam satu analisis disebutkan, kalau terbuka dalam medsos, ada beberapa pihak yang melakukan analisis, di antaranya JQ Analysis. Dia sebutkan di situ ada 3 perkara. Anak muda ini bila nak pilih pemimpin, dia pilih 3 perkara ini. Apa dia? Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah integriti. Dan yang ketiga adalah mesra rakyat. Ikhlas, integriti, dan mesra rakyat. Bagi pilihan anak muda, khususnya terutamanya bagi mereka memilih parti pula, mereka akan pilih parti yang tidak mengamalkan rasuah, jaga kedaulatan negara, dan juga fokuskan soal integriti. Jadi bila kita melihat kepada data ini, maka jelas menunjukkan anak muda pada hari ini, pengundi rakyat negara kita pada hari ini dah penat, dah muak
dengan janji-janji, dengan kebobrokan yang ada dilakukan oleh kepimpinan-kepimpinan yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, di peringkat Perikatan Nasional kita memfokuskan kepada prihatin, kita memfokuskan kepada bersih, dan insya-Allah daripada prihatin dan bersih tersebut membawakan kepada kestabilan. Sebab itu dalam list calon-calon yang diputuskan di peringkat Perikatan Nasional telah dilihat, telah dipantau, telah ditengok mereka ini dalam kategori bersih ataupun tidak, sebab mereka mewakili parti. Ada pihak-pihak dalam tempoh kempen ni mai jumpa saya, buat pertemuan. Doktor, nanti setelah doktor menang, kami nak doktor buat benda ni dalam tempoh 1 hari. Doktor, nanti doktor menang 1 hari ni, kami nak doktor buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ramai dah jumpa. Apa saya sebut? Saya bertanding di peringkat Perikatan Nasional mewakili parti, bukan mewakili diri sendiri. Bila mewakili diri sendiri, kita boleh buat keputusan sesuka hati, ikut nafsu, ikut kepentingan, sebab tidak ada guideline, tidak ada panduan. Tapi saya mewakili parti, maka setiap keputusan, setiap perancangan harta manifesto tersebut telah dibincangkan lumat-lumat dan diputuskan oleh kepimpinan parti, baru kita akan sampaikan, kita akan berikan, tawarkan kepada rakyat. Sebab tu bila seseorang kepimpinan, seorang pemimpin, dia ada target dia. Bila aku menang, aku boleh dapat harta besar. Bila aku menang, aku boleh dapat gaji yang besar. Bila aku menang, aku boleh bagi projek kepada koloni aku. Bila aku menang, aku boleh buat sekian. Maka bila kita dapat, kita menang, kita akan buat benda tu. Rakyat macam mana? Sebab tu saya sebut kepada sahabat-sahabat saya, kepada pengundi-pengundi kepala batah, kita buka mata luas-luas dekat Bertam, dekat Penaga, dekat Pinang Tunggal. Hak Bertam, kita boleh tengok dalam kategori pengundi rakyat di Bertam ni dikategorikan sebagai orang yang educated, orang yang elite. Masing-masing kita tengok sekarang ini semua bersuara atas tiket menolak Penang Technology Park. Sebab sebab orang Bertam cerdik, bijak. Sebab mereka tahu bila buat projek ini diluluskan, ia akan memberi kesan buruk, mudarat yang besar kepada orang Bertam dan khususnya juga di kepala batas dan juga Pulau Pinang. Kita mai dekat Pinang Tunggal. Pinang Tunggal ni di separa elit. Dia ada orang kampung, dia ada juga orang terpelajar. Dekat Pinang Tunggal ni ada yang buat bendang, nelayan tak ada, petani, kan, kerja sendiri. Sebab tu saya sebut dekat mana-mana kita turun dekat Pinang Tunggal. Masih lagi ada yang dekat Pinang Tunggal ini tak boleh dapatkan akses pergi hospital. Sebab apa? Tak ada kenderaan, tak cukup duit. Dekat Pinang Tunggal masih lagi ada 10 tahun sakit stroke, tak pernah dapat rawatan hospital. Sebab apa? Tak ada duit. Walaupun habis tu Ustazah pergi je lah hospital kerajaan, betul. Tapi nak pergi naik apa? Nak angkat naik apa? Tak mampu. Kita pergi pula dekat Penaga. Penaga ni dia antara dun 40 dun di negeri Pulau Pinang hak paling tercorot. Dekat situ ada siapa? Kebanyakannya nelayan. Dan Ustaz Yusni Mak Pih selalu sebut, nak cari ibu tunggal, nak cari ibu tinggal, pergi tengok dekat Penaga. Ramai. Kok lah siapa-siapa nak cari kan? Ada ke yang tengah cari? Ibu tunggal, ibu tinggal ramai dekat Penaga. Ekor sunnah pergi dekat Penaga cari. Ustaz Ilmi ya? Ustaz Farul. Nak katakan apa? Maka kita ketahui di kepala batas rakyat kita tak sama latar belakang.
tak boleh bagi sama rata. Jadi sebab itu, kita di Perikatan Nasional, kita tentang habis-habisan mereka yang mengamalkan rasuah. Sebab tu kalau kita baca kajian secara akademiknya, ada kajian yang mengatakan berkenaan dengan indeks perseption rasuah. Apa yang disebutkan? Ada 7 kesan rasuah kepada negara dan juga rakyat. Antaranya, yang pertama, harga tinggi, kualiti kurang. Berlaku dah dekat kita. Kekayaan negara diagihkan secara tidak adil. Hak kaya terus kaya, hak miskin terus merana. Berlaku dah dekat kita. Yang ketiga, kesan rasuah membuatkan pendidikan serta kesihatan di sesebuah negara akan kurang berkualiti. Hari ini kita dah dapat kesihatan yang terbaik, kita kena pergi mana? Hak murah. Kita kena pergi mana? Pergi mana, Mak Tuan? Hospital mana? Pada-pada? Hospital pada? Ada pakar tak hospital pada? Tak ada. Kita kena pergi mana? Mana ya? Sikit kita kena pergi Penang. Saya merasai macam tu. Saya anak pesawah. Ayah saya buat benang. Mak saya suri rumah. Adik saya OKU. Saya tahu macam mana perasaan kita pergi JKM. Saya tahu macam mana perasaan kita pergi pusat zakat. Saya tahu macam mana perasaan buat prosedur nak pergi hospital A, hospital B, hospital C. Beberapa hari lepas, saya bawa adik ke hospital. Adik saya ada masalah kesihatan. Memang saya, dengan GH ni memang, kalau adik saya dalam keadaan dia tak sihat, memang dia katakan setiap minggu terpaksa ulang alik. Minggu ni ambil darah, minggu depan jumpa doktor. Minggu ni ambil darah, minggu depan jumpa doktor. Dia tahu macam mana nak dapatkan kesihatan yang terbaik. So, sebelum tu pernah pergi swasta. Sekali pergi jumpa doktor, 700 tu biasa. Start. Sekali pergi ambil ubat, doktor ada duit 700. Tu sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Kan? Jadi inilah yang kita nak sebutkan kepada orang kepala batah. Saya yakin dan percaya orang kepala batah adalah orang yang cerdik, bijak, pandai, boleh fikir. Jangan kita kata tak apalah, kami duduk kepala batah ni kena boleh makan, boleh kerja, duduk keluarga kena cukup lah. Anak muda kena cerdik. Anak muda kena bijak untuk memilih. Sebab itu tanggungjawab kita semua, terutama ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita hak umur 18 ni, hak first time voters. Sebab mereka ni antara umur 18 hingga 25 ni, dia masih lagi kosong. Dia tak tahu nak pilih hak mana. Hak mana kadang boleh digula-gulakan, boleh dapat baju, boleh dapat duit RM50, boleh dapat kopiah ke, dapat topi ke, dapat duit minyak motor RM10, jangan lepas lah. Adakah kita punya mentality, kita punya integriti, maruah kita hanya sekadar RM50 itu sahaja. So kita kena bijak memandang ke hadapan. Sekali kalau kita yang first time voters umur 18 tambah 5 tahun, jadi berapa? 23 tahun. So 23 tahun pula anda nak diberi peluang untuk mengundi pula. Jadi insyaAllah hadirin hadirat sekalian, saya pun tak mahu memanjangkan kalam. Ini sebagai pembuka buah, ini sebagai sama-sama kita fikirkan. Kita kena fikir out of the box. Kita kena fikirkan benda yang ke depan. Jangan pandang benda yang ada sekarang ni. Kena pandang ke depan. Macam mana esok nasib isteri kita, anak kita, cucu kita. Kita hak bujang lepas ni kita akan kahwin. Hak kahwin pula lepas ni dah ada anak seorang, 2 orang. Hak kita lah ni hak umur 30, lepas ni kita akan bertambah umur pula. So macam mana survival hidup kita. Jadi di Perikatan Nasional kita menawarkan manifesto yang terbaik untuk anak muda, untuk wanita dan juga rakyat secara keseluruhannya. Saya dah sebut 2 je pada malam ni. Kalau banyak ni sampai ke 1 tak habis. 2 je.
Yang pertama, untuk anak muda khususnya. Hak tak muda pun dengar juga. Boleh balik cerita dekat anak. Apa dia? Untuk anak muda kita tawarkan skim mikro perumahan. Untuk anak-anak muda ini mendapat sewa yang berkualiti yang lebih baik di bandar-bandar utama. Kita rasa mungkin kalau duduk dekat Paya Keladi, duduk Kampung Baru ni, kamu berapa rumah kalau sewa kat sini sebulan? Ha? 500? Oh, 500 ya? Saya duduk agak-agak macam kot ni dapatlah 300 setengah ke 400 tak lepas lah. Oh, 500 dah Ustaz ni kata. Sini pun 500. Ha? Pinggiran 1,000, 1,300 saya cari kat rumah sewa. Saya pun sebenarnya saya kat rumah sewa, try lah pergi kat pinggiran, try pergi kat Bertam Perdana, lajak sikit pergi kat Tok Bedu. Paling murah saya jumpa setakat ni 1,200. Hak saya jumpa paling murah 1,200. Saya nak cari paling mahal 800 tak ada. Tu baru belah kita. Kalau pergi Penang, tabarakallah. Masing-masing lebih ketahui. Saya sempatlah sewa rumah dekat Penang. Masa baru kahwin tu sempat sewa bilik kan. Sewa rumah, sewa bilik dengan suami. Lepas tu dah kata saya kata suami, jomlah balik semula, petang tinggi si. Kan tak tahan dekat Penang dengan kos sewa rumah, dengan makanannya selalu mendesak kehidupan. Jadi itu yang pertama, iaitu kita menyediakan skim mikro perumahan untuk anak-anak muda menyewa. Yang kedua, terutama kepada wanita, terutama kepada kita semua, kita menawarkan kad prihatin nasional, di mana kita memberikan perkhidmatan kesihatan percuma di klinik swasta dan kerajaan yang terpilih. Maksudnya kita dekat tu, kita pergi hospital atau kerajaan ataupun swasta yang terpilih yang disenaraikan, maka kita boleh dapat akses rawatan yang percuma. Paling tidak, itu pun sudah menenangkan perasaan dan mengurangkan beban yang ada pada diri kita. Jadi insyaAllah hadirin dan hadirat sekalian, ruang dan peluang pada 19 hari bulan ini, kita sama-sama turun mengundi beramai-ramai, turun awal untuk mengundi, ajak kawan-kawan, adik-beradik, pak mentua, mak mentua untuk hadir mengundi, dan pastikan di P041 atas kertas undi nombor 2 Dr. Ustazah Mastura, pangkah dekat situ. Cumanya ada orang kata, awak muka dekat poster dengan hak depan tu dia beza. Dia kata hak tu dia besar sikit, hak ni dia kecil sikit. Ada kata hak tu kok, hak ni adik. Orang yang sama, dengan confused. Kan, orang yang sama, nama yang sama, insyaAllah. Dia insyaAllah kat kertas undi dia tak ada nama, tak ada muka. Dia ada lambang, dia ada nama. Nama Dr. Ustazah Mastura, Perikatan Nasional, so pangkah di sebelah tersebut, dan insyaAllah dalam kertas undi nombor 2. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita doakan Allah memenangkan semua calon Perikatan Nasional di seluruh negeri Pulau Pinang, di seluruh negara, dan mudah-mudahan 19 hari bulan kita mampu untuk meraihkan kemenangan, insyaAllah. Boleh? Boleh, insyaAllah. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada semua. Maaf salah dan silap. Saya minta maaf banyak-banyak main lambat balik awal. Saya terpaksa sebab ni pun ada pertemuan satu lagi program. Jadi minta maaf banyak-banyak di atas kelewatan, dan insyaAllah ada rezeki, ada peluang dan peluang, kita akan bertemu lagi. Dan saya mengalu-alukan sebarang idea, sebarang nasihat, sebarang bimbingan daripada orang-orang lama, orang pengalaman, sangat-sangat saya alukan. Boleh directly terus dengan tim saya, boleh directly terus dengan Ustaz Helmi untuk mewakili Kampung Baru. Boleh mewakili semua, kita sama-sama kongsikan dan kita bawa untuk kebaikan kepada batas, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.